Tony Atlas kata memang ramai yang ambil steroid, tapi Vince McMahon tak pernah suruh dan Vince McMahon tak pernah jual steroid dekat diorang. Okay guys, video kali ni simple editing je sebab aku hanya nak ceritakan dekat korang 66 benda yang mungkin korang patut tahu dan aku sendiri rasa nak kongsi selepas aku tengok Mr. McMahon punya dokumentari di Netflix. Bila dah habis aku cerita 66 tu, aku just cakap secara ringkas episod 1 sampai episod 6 tu semua pasal apa je dan apa yang aku rasa pasal dokumentari tu. Sebelum aku teruskan, what's up bro, sis, mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Kalau korang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabelah butang subscribe. So jom. Perkara pertama yang korang patut tahu daripada 66, Vince McMahon sebenarnya merupakan mangsa physical abuse daripada ayah tiri dia dan juga sexual abuse daripada mak dia sendiri. Vince ni sebelum dia masuk 13 tahun, dia memang hidup dalam family yang susah dengan mak dia dan juga ayah tiri dia dalam sebuah trailer sahaja. Nombor 2, Vince McMahon beli WWF daripada ayah kandung dia dengan cara installment. Cuma masa tu tak adalah pay later, Atomy. Ketiga, WWF ikutkan beroperasi di satu kawasan je, tapi lepas dah promote nak expand dekat beberapa kawasan, Vince dan juga ayah dia dapat beberapa ugutan. Lah kau nak kacau kawasan orang kot, kau ingat kau siapa? Pada waktu 70-an, 80-an dan almost 90-an, karakter jahat yang betul-betul dapat kebencian ni selalunya orang-orang yang datang daripada Iran, Germany, Rusia dan juga Japan. So pasal tu banyak karakter jahat yang datang daripada negara tu ataupun bernationality kan negara yang aku mention tadi. Semua ni Vince dapat idea bila tengok movie, sebab benda tu lah yang movie dekat US dah ajar siap-siap dekat audience. So Vince just pakai formula yang sama je. Nombor 5, WWF menggila bila dapat TV deal bersama dengan USA Network. Tapi lagi gila bila diorang dapat deal bersama dengan MTV. Lagi-lagi ada penglibatan Cyndi Lauper dan juga Mr. T. Yang keenam, WWE mungkin tak macam apa yang kita nampak sekarang kalau tak ada karakter Hulk Hogan. Hulk Hogan boleh kata macam the real first face of the company. Disebabkan Hulk Hogan tu betul-betul jadi fenomena, WWF ataupun WWE boleh dikatakan naik dengan menggila jugalah. Even ada TV deal, tapi kalau tak ada Hulk Hogan, mungkin keadaan sekarang tak sama macam apa yang kita nampak sekarang. Nombor 7, idea WrestleMania tu datang dalam kepala otak Vince McMahon bila dia dan juga bekas isteri dia masa tu, tak ke masih isteri, aku pun tak sure sangat relationship dia orang ni macam mana. Tapi idea tu datang bila Vince dan juga Linda McMahon pergi holiday dekat Pulau Caribbean. Dia ambil cuti 2 hari je. Kalau dia tak fikir pasal kerja, silap-silap sampai sekarang tak wujud pun WrestleMania. Nombor 8, Vince McMahon mengaku yang dia minat seni bina badan. So jangan tanyalah kenapa dia dok fikir nak push orang yang badan cantik-cantik, badan bermasal-masal ketak-ketak. Sebab dia memang mengaku dia minat gila bodybuilding. Yang ke-9, Vince McMahon memang target yang wrestling pada masa tu hanya ditonton oleh orang dewasa. Dia nak jadikan WWE ataupun WWF pada masa tu jadi satu show business entertainment yang boleh di-enjoy oleh kanak-kanak. Dan ini pada tahun 80-an belum masuk lagi 90-an. Yang ke-10, ada skandal harassment dah mula attack WWE pada tahun 80-an bila ada beberapa legend dan juga eksekutif dalam WWE masa tu buat perbuatan pedofilia. So melibatkan budak-budak remaja lelaki yang datang ke stadium masa tu untuk tolong pasang gelanggang. Diorang ni diharas lah oleh exec dan juga legend WWE pada masa tu. Nombor 11, WCW naik dengan cara mengambil kesempatan daripada bad press yang WWF dapat. Time tu WWF kena dengan masalah pedofilia yang aku cakap tadi. Dan juga time tu ada jugalah WWF ni dikenakan tuduhan skandal penggunaan bahan terlarang macam tu lah. So ramai dah mula macam nak boycott sikit tengok WWF ni apa semua. Orang dah mula lari pergi ke WCW dan WCW pun pandai ambil kesempatan dengan bad press tu.
Nombor 12, taktik WCW masa tu memang nak tiru WWF. Sebab yang itulah yang diorang nampak menjadi pada masa tu. Nombor 13, bila WWF ni makin teruk dapat bad press, Hulk Hogan decide untuk retire, berhenti daripada WWF. Lepas tu dia pun mulakanlah career dalam bidang lakonan. Dan time dia tengah berlakon tu, dia ditawarkan kontrak oleh WCW yang time tu memang offer duit yang banyak. Dalam masa yang sama, penampilan yang kurang. So basically part time lah dia dekat WCW tu. Nombor 14, bila Vince McMahon dah kena dok attack banyak sangat dengan skandal, terutamanya penggunaan steroid, government push Hulk Hogan untuk testify dekat mahkamah yang Vince McMahon memang bersalah. Even Dave Meltzer sendiri cakap dalam dokumentari tu, government memang push Hulk Hogan sampai dia tak ada pilihan lain. So dekat sini nampak yang government sebenarnya lagi jahat daripada Vince McMahon. 15. Semua orang ingat yang Screwjob bermula dengan Montreal Screwjob yang melibatkan Bret Hart, tapi sebenarnya tak. Orang pertama yang kena Screwjob oleh Vince McMahon adalah Wendy Richter, di mana time tu dia tak nak drop dia punya title walaupun itu dah tertulis dalam skrip sepatutnya dia drop title tu. Dia tak profesional, end up bila dia kena Screwjob, dia yang angin. Nombor 16, berbalik kepada Hulk Hogan dipush oleh mahkamah untuk cakap Vince McMahon bersalah kan pasal penggunaan steroid dekat WWE tu. So, mengejutkan pihak government bila Hulk Hogan duk kata yang Vince McMahon tidak bersalah. Sebab Hulk Hogan sendiri kata Vince McMahon tak pernah suruh pun WWF punya superstar masa tu untuk ambil steroid. Sebab Hulk Hogan sendiri kata Vince McMahon tak pernah suruh pun WWF punya superstar masa tu untuk ambil steroid. Dan ini pergi kepada poin nombor 17. Tony Atlas sendiri bagi tahu yang dia dah pakai steroid sebelum daripada dia jumpa Vince McMahon lagi. Dan dia pun mengaku yang Vince McMahon tak pernah suruh sesiapa ambil steroid. Tapi satu je lah masalah dia, yang Vince McMahon tak pernah larang juga diorang untuk ambil steroid. Dan nombor 18, seorang lagi yang mungkin kita takkan expect cakap benda ni, tapi Bret Hart yang kena screwjob daripada Vince McMahon, dia sendiri pun bagi tahu yang Vince McMahon tak pernah suruh dia ataupun sesiapa untuk ambil steroid. Nombor 19, end up mahkamah terpaksa putuskan yang Vince McMahon tidak bersalah. Nombor 20, bila tak ada Hulk Hogan, bisnes WWF jatuh teruk. Diorang ada try untuk push Lex Luger untuk jadi face of the company, tapi tak menjadi sangat sampailah datangnya Bret Hart. 21, WCW punyalah banyak duit, diorang sambar segala talent WWF. Terutamanya yang famous. Vince McMahon siap keluarkan kenyataan minta simpati yang duk kata WCW tu jahat, duk rembat diorang punya talent. Walhal WWF dulu naik, conquer beberapa kawasan dengan buat cara yang sama. Nombor 22, WCW decide nak compete dengan WWF bila diorang nak buat show diorang pada hari Isnin juga. Pasal itulah jadinya Monday Night Wars. Tapi diorang try to be different. Nombor 23, starting je WCW Nitro, Eric Bischoff sebagai komentator dok kata dekat audience tak payah layan WWF sebab berlakunya certain things yang which is benda tu adalah spoiler lah. Kenapa Eric Bischoff boleh cakap benda tu? Sebab WWF masa tu taping tapi WCW live. So adalah audience diorang dekat taping dah bagi tahu spoiler dekat WCW, and then WCW bagi tahu je terus spoiler tu dekat audience supaya semua orang tengok WCW instead of WWF. Nombor 24, WCW kau duk cari pasal dengan WWF macam AEW sekarang lah. Duk asyik macam apa petik WWF untuk nak bagi segmen tu pop kan. Tapi WCW dia memang buat banyak gila angle yang attack WWF, tapi Vince McMahon tak layan langsung. Sampailah satu tahap mungkin Vince McMahon dah rasa too much, dia pun mulalah buat sketch perli dah. Tapi benda tu tak tahan lama mana pun sebab USA Network punya eksekutif tak minat dengan angle yang tu. Sebab bagi diorang, dalam diorang punya organisation, owner WCW tu consider macam kawan diorang. 25, curtain call yang melibatkan The Clique selepas Shawn Michaels baru lawan dengan Kevin Nash sebenarnya dah pun di-approve oleh Vince McMahon. Sebabnya time tu Vince rasa yang benda tu bukan live TV walaupun benda tu akan kill kayfabe. Yelah, Kevin Nash dengan Scott Hall tak renew kontrak dengan WWF, diorang nak ke WCW, so consider macam bye-bye lah untuk Triple H dan juga Shawn Michaels. Nombor 26, Vince McMahon sendiri bagi ruang untuk Bret Hart pergi ke WCW. Tak mampu nak bayar Bret Hart dengan duit yang banyak.
WCW mampu, so pergilah kau main jauh-jauh di sana. Nombor 27, Montreal Screwjob ni terjadi disebabkan Bret Hart tak nak drop dia punya title di tangan Shawn Michaels, lagi-lagi dekat dia punya hometown lah, iaitu Canada. Semuanya disebabkan perangai Shawn Michaels yang agak gampang dengan Bret Hart masa tu. Nombor 28, Shawn Michaels sendiri dok kata yang memang dulu perangai dia memang macam sial lah dengan Bret Hart. Dan Bret Hart pun kata ada beberapa kali dia rasa memang dia hampir tumbuk Shawn Michaels. Nombor 29, mungkin mengejutkan ramai orang. Sebenarnya idea Screwjob tu datang daripada Triple H. 30, Shawn Michaels sanggup buat apa saja untuk Vince McMahon yang dia nampak macam seorang father figure untuk dia. Dia pun cakap jugalah, Vince McMahon ni paling banyak bersabar dengan dia, walhal time tu perangai dia agak gampang. 31, selepas jadinya Montreal Screwjob, Vince McMahon sayang betul dia dekat Triple H dan juga Shawn Michaels. Dia suruh Triple H dan juga Shawn Michaels bagi tahu yang diorang tak tahu apa-apa, cakap je semua tu adalah idea Vince McMahon. Bagus juga orang tua ni, walaupun Triple H yang awal-awal bagi idea tu. 32, Vince McMahon kena tumbuk dengan Bret Hart pada malam Montreal Screwjob tu. So adalah gambar mata dia lebam hitam lepas kena tumbuk tu tersebar online masa tu. Dan untuk nombor 33, kita dah sampai separuh jalan. Yang ni lebih pada persoalan. Kenapa aku rasa yang salah dekat sini Shawn Michaels sebab perangai gampang dia, dan juga Bret Hart yang tidak mahu bersikap profesional untuk ikut arahan, which is script kata kena drop title. Kau dah nak gerak ke WCW, takkan kau nak pergi WCW bawa property WWF pada masa tu? So korang rasa salah siapa? Cuba korang komen. Jumpa korang dekat part 2.